minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin ya rabbal alamin. Apa khabar sidang penonton sekalian? Selamat pagi, sabahul khair, good morning diucapkan kepada sidang penonton setia rancangan soal jawab agama nombor 1 di Malaysia. Tak lain dan tak bukan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, pertama-tamanya seperti biasa kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi memberikan kepada kita peluang untuk bernafas, peluang untuk terus hidup. Tidak lain dan tidak bukan untuk kita tambahkan amalan dan terutamanya kita meningkatkan lagi kualiti amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tak lain tak bukan, salah satu cara untuk kita nak tingkatkan kebaikan, nak tingkatkan amal ibadah kita adalah dengan kita duduk di dalam majlis ilmu. Dan alhamdulillah pada pagi ini Allah rezekikan kita untuk bersama-sama di dalam taman-taman syurga menerusi rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru pada pagi ini. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam edisi 21 Mac 2022 bersamaan 18 Sya'ban 1443 Hijrah. Dan alhamdulillah sudah betul sekalian, kita diberikan kesempatan pada pagi ini untuk terus menimba ilmu. Seperti biasa, siap sediakan pena dan juga kertas agar kita dapat bersama-sama menulis setiap ilmu yang diberikan oleh yang berbahagia panelis jemputan kita pada pagi ini dengan topik yang sudah semestinya cukup penting untuk kita sama-sama selidiki dan kita sama-sama telitikan, insya-Allah. Sidang betul sekalian, bila mana kita menyebutkan berkaitan dengan kehidupan kita, sudah semestinya kita tidak lari daripada melakukan beberapa aktiviti. Antaranya adalah aktiviti pergerakan kita, aktiviti cara kita makan dan sebagainya. Dan insya-Allah pada pagi ini satu topik yang cukup menarik untuk sama-sama kita nak bincangkan adalah berkaitan dengan pemakanan dan juga aktiviti-aktiviti lain, iaitu berkaitan dengan diet cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah semestinya sepanjang kita ni dalam tempoh selepas proses PKP hari itu, PKPB dan sebagainya, mungkin ada daripada kalangan kita, termasuklah diri saya sendiri, yang dah naik orang kata saiz pinggang ataupun dah naik perut di perut kita itu dan sebagainya. Dan kita nak tahulah cara bagaimana untuk kita nak kawal pemakanan kita agar kita terus diberikan orang kata kesihatan dan juga terus diberikan tenaga untuk kita melakukan dan juga melaksanakan aktiviti harian kita. Dan insya-Allah bagi membincangkan topik berkaitan dengan diet cara Rasulullah SAW ini, bersama dengan kita salah seorang penceramah dan juga panelis yang cukup disayangi ramai oleh saya sendiri juga, iaitu yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Muhammad Rozi Muhammad Rajab kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segak bergaya berbaju biru sama kita bagi. Masya-Allah, sama-sama insya-Allah. Alhamdulillah. Jadi Ustaz sihat Ustaz? Syukur alhamdulillah. InsyaAllah Ustaz, kita sebentar lagi nak bincangkan tentang diet cara Rasulullah ni. Sudah semestinya banyak kisah-kisah yang Ustaz kongsikan kepada kita. Jadi sidang penonton sekalian, seperti biasa ada sebarang soalan yang ingin diajukan kepada kami, boleh untuk terus berhubung dengan kami di talian 1800 881677 ataupun terus menerusi laman media sosial rasmi kami di Facebook Tanyalah Ustaz TV3, insya-Allah. Jadi sidang penonton sekalian, sahabat-sahabat rakan penonton kita, Ustaz, sebagai permulaannya ini kita selalu mendengar perkataan diet. Tetapi ramai orang mengaitkan diet dengan makanan. Adakah itu suatu definisi yang tepat ataupun diet ni ada maksud yang lebih mendalam? Silakan Ustaz. Baik, sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya Karim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Da'i Luqman atau Cak, masya-Allah. Terima kasih penerbit kita Kak Syam pagi ini. Abang-abang kru yang cergas, saya yakin kerana diet yang tepat insya-Allah ya. Dan yang paling penting ialah para penonton, tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru yang budiman. Ayah, mak yang sedang menonton, Pak Long, Pak Ngah, Pak Cik, Pak Tih dan kesemuanya, sekali lagi selamat datang ke rancangan yang terbaik untuk informasi terkini. Dan saya rasa betul, syukur, Alhamdulillah diundang untuk berbicara tentang diet, dan ini memang fokus utama bidang yang saya ceburi sekarang dan banyak belajar berkenaan dengan diet ini. Jadi soalan tadi, diet ni sebenarnya dia sejumlah makanan. Dia sejumlah makanan yang diambil oleh seseorang. Orang lah atau organisme yang hidup. Jadi kita makhluk yang hidup ni, kita akan ambil diet ini, dan hal ini difahamkan dengan penggunaan dan pengamalan nutrisi yang tertentu. Ya. Dan digunakan untuk apa? Tujuannya untuk kesihatan atau sebab-sebab pengurusan berat badan. Pengurusan tu bukan kurus, manage our body weight. Tu dia. Dengan izin. Dan kedua-duanya seringkali dikaitkan, walaupun manusia adalah omnivore. Omnivore ni apa? Makhluk yang Allah cipta, dia makan tumbuhan dan dia juga makan daging, ya. Ni omnivore. Dan kerana setiap budaya dan setiap orang dia pegang beberapa pilihan makanan yang tertentu lah, ataupun disebut tabu makanan, dan ini mungkin disebabkan oleh cita rasa peribadi satu, ya, ataupun yang disebabkan oleh etika ataupun amalan keluarga. Itulah serba ringkas maksud diet tu. Masya-Allah. Jadi Ustaz, bila kita lihat pada jawapan Ustaz tu, diet ini lebih merujuk ataupun memfokuskan kepada hal berbentuk pemakanan lah. Semestinya saya sambung sikit. Dan dia mesti ambil makanan yang lengkap untuk penyerapan satu vitamin, ya. Kemudian dia kena ada mineral. Dia kena ada di situ lemak yang baik, ya. Dia kena ada karbohidrat, dia kena ada protein, dia kena ada serat, dan dia kena ada air yang diperlukan mencukupi keperluan badan tu. Allahuakbar. 7 jenis kelas makanan. 7 kelas makanan ni kita ambil dengan tepat, maka kita telah mendapat diet seimbang. Jadi insya-Allah mudah-mudahan terjawablah. Selama ini mungkin kita terkeliru. Kadang-kadang diet ni orang dok fikir nak kurus ya. Jadi tapi apa jawab Ustaz tu? Menguruskan cara pemakanan kita. Jadi mudah-mudahan terjawab soalan tersebut dan juga memberikan pencerahan buat kita semua insya-Allah. Jadi Ustaz, sidang betul sekalian, kita nak raikanlah soalan pertama pada sahabat Facebook kita pada pagi ini. Yang terpilih adalah daripada Casey. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i juga semua kru TV3 dan TV9. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah diet yang seeloknya untuk kita contohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah diet Rasulullah dengan hanya memakan kurma sahaja? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Jadi Ustaz, bila mana dah dekat-dekat dengan bulan Ramadan ni, selalunya kita akan dengar satu iklan tu yang memfokuskan kepada kurma. Bagaimana Ustaz? Silakan. Terbantu. Okey. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya Karim. Terima kasih saudara Casey 4 kali. Beliau bertanya berkenaan dengan diet yang seelok-eloknya kita contohi Rasulullah. Adakah cukup dengan Rasulullah makan kurma? Baik, begini jawapannya. Jika kita melihat kepada hadis, kita kena belajar ilmu dia. Antaranya ialah sababul wurud hadis tersebut. Bagaimana sebab-sebab periwayatan dia. Kalau kita lihat Quran, ada asbabun nuzul ataupun sya'nun nuzul, sebab turun ataupun tujuan turun. Hadis pun begitu, ya. Jadi Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kalau kita lihat hadis berkenaan dengan kurma, kita kena tahu, ya, bahawa satu ketika penduduk Madinah tanya Rasulullah, bagaimana kami ni penduduk Madinah
yang dahulunya dikenali dengan nama Yathrib. Apa maksudnya? Yang demam, jelek, berpenyakit, tak elok sebagainya. Maka Nabi kata, sesiapa man, Nabi kata, siapa-siapa pun yang makan 7 biji tamar, ya, setiap hari dia tak miss, tak tinggal, maka orang itu dia tidak akan mendapat 2 benda. Pertama, dia tidak akan mendapat penyakit, kemudaratan. Yang kedua, dia tidak akan terkena sihir. Tapi kita kena lihat Nabi sebut apa? Setiap hari. Awal-awal pagi lagi bagus. Istiqamah berapa biji? 7 biji, ya, 7 biji. Dan adakah itu saja? Tidak, ya, kerana ditanya pada Nabi pada waktu itu bagaimana nak bagi sihat, bagaimana nak bagi kuat bertenaga. Dan Nabi menjawab berdasarkan kepada soalan. Jadi kita tak boleh guna satu hadis ni kata, Nabi makan kurma aja. Tak, kerana dalam hadis yang lain disebut Nabi makan khubz, roti, bread, ya. Nabi makan yaqtin, iaitulah labu pumpkin, ya. Nabi pernah makan timun dengan kurma. Dan kalau kita melihat kepada apa yang menjadi amalan Nabi, memang Nabi makan selengkap-lengkapnya. Hari ini Kementerian Kesihatan Malaysia dia punya cadangan kepada kita suku setengah. Apa yang suku pertama? Bukan 3 suku tau. Suku yang pertama adalah protein, laut atau darat. 1/4 yang kedua adalah karbohidrat, nasi. Dan setengah adalah campuran antara sayur-sayuran dan juga buah-buahan, ulam-ulaman. Tapi saya belajar dengan guru kami, Dr. Andrea Chin. Saya ucap terima kasih banyak doktor, ya. Beliau memperkenalkan suku-suku. Sama aja pun. Yang pertama 1/4 adalah protein, 1/4 adalah karbohidrat, 1/4 adalah mineral dan vitamin, 1/4 lagi adalah serat. Ya. Dan amalan tersebut Nabi buat dengan penuh lengkap. Jika kita kaji, antaranya dalam kitab Syama'il Muhammadiyah saya ada bawa ni. Kita bawa yang mudah supaya masyarakat tak keliru. Kalau kita nak buka naskah Arab, jenuh baca juga, jenuh syarah. Jadi boleh baca dari dalam tu sebagai contoh, dan pergilah belajar untuk mengetahui bagaimana amalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ustaz, soalan Ustaz tu cukup baik berkaitan dengan diet cara Rasulullah. Jadi Ustaz, ramai orang nak dapatkan sebenarnya bagaimana sebenarnya fizikal Rasulullah tu. Sebab Rasulullah bila kita lihat dalam banyak hadis-hadis menyebutkan baginda makan daging, kambing sebagai contoh, sebagai favourite, dan juga Rasulullah makan buah sebagainya. Tapi ramai orang tak tahu sebenarnya bagaimana sebenarnya fizikal Rasulullah tu. Tapi Ustaz, untuk jawapan tu kita nak simpan dulu. Kita nak berhenti berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Teruskan kekal bersama kami rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru, kembali sebentar saja lagi insya-Allah. Alhamdulillah, saudara betul sekalian, kembali kita bergabung di dalam Taman-Taman Syurga pada pagi ini. Rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Sama-sama pada pagi ini kita ambil iktibar, ambil ilmu, ambil intipati berdasarkan tajuk kita, iaitu diet cara Rasulullah SAW. Mungkin hari ini kita boleh dah apa kata, imbang diri kita ataupun timbal balik diri kita ni, sama ada kita selama ni, adakah kita ni ikut cara pemakanan yang sihat ataupun kita menyihatkan kita punya tubuh badan tu dengan cara yang salah. Jadi sudah betul sekalian, sudah semestinya kita nak ambil ilmu-ilmu ni. Dan juga yang paling penting, tidak lain tak bukanlah, kalau kita ni nak ambil satu contoh, kalau kita ni mungkin ramai sekarang ni idola-idola dietitian, tapi
tak salah sekiranya kita ambil Rasulullah SAW sebagai ikon dan juga idola kita sebagai seorang yang memang sentiasa menjaga diet baginda sendiri. Ada sebarang soalan yang ingin diajukan seperti biasa, boleh untuk terus berhubung dengan kami di talian yang tertera di kaca televisyen anda, insya-Allah. Jadi sebelum mana kita berhenti berehat sebentar tadi, saya tinggalkan satu soalan untuk dijawabkan oleh yang berbahagia al-fadhil ustaz kita ni. Ramai daripada kita ni tahu Rasulullah ni makan macam-macam sebenarnya. Orang kata menolak pandangan mengatakan Rasulullah ni hanya makan kurma dan sebagainya sahaja. Jadi ustaz, ada orang nak tahu bagaimana sebenarnya karakter fizikal baginda sallallahu alaihi wasallam. Silakan ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya karim. Menjawab soalan dai Luqman atau cak kita tadi, boleh rujuk juga antaranya kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, kesempurnaan Nabi kita Muhammad, salawat semua sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebelum itu saya nak mohon kepada semua penonton buat 3 benda. Tiga benda. Benda pertama, tolong like dekat FB. Benda kedua, tolong komen yang elok-elok. Benda yang ketiga, tolong share. Pagi-pagi ni kita buat sedekah subuh ya. Duduk ada lagi waktu subuh tu ya, ada lagi. Kita niat bahawa kita nak wakaf ilmu melalui kita infakkan data kita. Ni kadang-kadang orang tak nak buat. Dan benda diet ni sangat penting. Disebut dalam kitab Syama'il Muhammadiyah bahawa dada Nabi, bentuk fizikal lah, tinggi daripada perut dia. Okey, dada tinggi daripada perut. Dada dia lebih tinggi daripada perut. Maksudnya dia sadar. Tak ikut sunnah. Kalau kaji lagi, bentuk badan Nabi ni dia bentuk V. Bukan bentuk apple atau bentuk buah pear. Tak ikut sunnah. Allah. Ya Allah. Saya ketika nak bicara tajuk ni, saya cukup takut. Maka sebelumnya itu bermula daripada 19 hari bulan 2. Saya kata, ya Allah, aku azam. Dia jadi satu trademark mubaligh, pendakwah, dai semua ni. Badan dia memang cabi-cabi lah. 2-3 orang aja yang kurus kering. Ya. Maka saya kata, ya Allah, aku nak buat betul-betul lah. Jadi, antara yang menyebabkan Rasul begitu adalah baginda membahagikan bila makan kepada 3 bahagian. Ada bahagian yang disebut sebagai bahagian solid makanan, ya. Bahagian liquid pada makanan atau cecair, dan bahagian udara untuk berada di dalam tubuh kita. Udara, gas dan sebagainya. Orang Melayu sebut mudah, dia sebut angin. Angin. Doktor kata mana ada angin. Ya. Dan Rasul banyak berjalan. Jadi 2 benda ni saya nak bagi tahu saya amalkan. Maka dari berat 95, sekarang timbang tinggal 84. Alhamdulillah. Dari 19 hari bulan 2 2022 sampai sekarang. Jadi benar, sadaqallah al-azim wa sadaqa rasuluhul karim. Jadi kita ni apa? Wa nahnu ala dhalika minasyahidin. Benar firman Allah dalam Quran, benar apa yang Nabi sabdakan, dan kita jadi saksi. Jadi itulah fizikal Nabi yang cukup cantik, cukup indah. Dan Nabi berjalan dengan jalan yang confident. Ya, seperti disebut menuruni bukit. Maksudnya jalan tu tak terhoyong hayang, kelang-kelibut, stabil elok. Jadi ini datang daripada diet yang seimbang. Ya, apabila diet yang seimbang ni, tak adalah nak rasa berangin, rasa pening, rasa meloya dan sebagainya. Itulah dia sunnah yang kita mesti ikuti. Dan lagi, Nabi mengamalkan satu amalan yang disebut tibbun nabawi. Perubatan cara kenabian, iaitu Nabi makan tujuannya untuk beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini seorang sahabat saya daripada Maldives, Ustaz Qari Ahmad Taufik, dia sebut, kita hidup ya bukan untuk makan, tapi kita makan untuk hidup. Itu dia. Wallahu a'lam. Insya-Allah. Jadi tibbun nabawi, dan itulah juga Ustaz, bila mana Ustaz menyebutkan berkaitan dengan karakter Nabi tadi tu,
Allah tengok balik pada fizikal kita. Allah tak ikut sunnah apa kita kena follow. Kita kena follow lepas ni. Kena Ha. ada azam selepas ni insya-Allah untuk sama-sama kita nak ikut cara Nabi, dan kalau boleh kita ikutlah fizikal Nabi, sebab insya-Allah fizikal Nabi itu adalah yang terbaik, dan juga mengamalkan diet-diet yang seimbang insya-Allah. Jadi Ustaz, kita ada pemanggil talian pada saat ini seperti biasa. Pemanggil setia kita Tuan Haji Omar Abdul Majid kita. Assalamualaikum Haji Omar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Luqman dan Ustaz Muhammad Rozi Muhammad Rejab. Saya Omar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3 Pekat Bahang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Haji Omar pagi ini? Alhamdulillah saya sihat. Sentiasa mengamalkan diet cara Rasulullah. InsyaAllah. InsyaAllah. Silakan soalan pagi ni Haji Omar kita. Ya, soalan saya begini Ustaz. Saat kita ni, orang-orang Melayu ni, pertama sekali lah orang Islam ni, dia nak berdiet ni biasalah, kadang-kadang dia tak mau makan nasi, dia nak turunkan berat badan tu Ustaz. Dia kata makan yang lain dia makan juga, contoh makan roti tapi lebih kurang je, sebab kata Ustaz tadi karbohidratnya sama je di situ kan. Jadi apabila berdiet makan gitu je, jadi menyebabkan badan tu jadi lemah Ustaz. Jadi yang keduanya kadang-kadang puasa, dia kata nak berdiet jugalah, puasa bulan puasa nak dekat dah ni Ustaz. Jadi puasa ni puasa siang, malam dia balas dendam pula dah. Kat More tu. Malam dia bantai semuanya. Jadi sebulan pun berat badan tak turun juga. Jadi dia siang kalau tengok lipas tu pun dia nampak macam buah kurma Ustaz. Jadi tu yang payah sikit tu Ustaz. Jadi lagu mana yang sebenarnya dalam Islam ni ataupun cara Rasulullah berdiet supaya jangan apa yang dia kata puasa pun sebulan tak mau turun, tak makan nasi pun turun pun sikit-sikit je, lepas tu dia naik pula balik semula, tak larat juga nak berdiet tak makan nasi. Jadi apa sebenarnya dalam Islam yang sebenarnya yang cara diet ataupun cara yang Rasulullah ajak pada kita supaya kita ikut tu berkesan kepada badan kita ni Ustaz. Itu je soalan saya. InsyaAllah. Terima kasih banyak Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Haji Omar di atas soalan yang diberikan. Ada dua soalan di situ sebenarnya. Yang pertama tadi nasi dengan roti. Yang keduanya tu cara diet Rasulullah waktu dalam bulan Ramadan Ustaz. Silakan. Diet dengan roti dengan diet Rasulullah Ramadan. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Disebut dalam banyak riwayat bahawa Rasul makan roti. Tetapi kita kena belajar komposisi roti Rasul itu. Adinda saya, Muhammad Khushairi bin Muhammad Rejab, beliau seorang dietitian. Saya banyak belajar dengan dia, dietitian di Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan apa yang beliau sebut tak beza langsung dengan apa yang disebut dalam kutubul hadis, kitab-kitab hadis ni. Antaranya Nabi menggunakan tepung barley untuk buat roti. Ya. Kita guna tepung gandum yang telah pun dilunturkan warna gandum tersebut dengan menggunakan bahan kimia yang ni yang tak elok. Kalau kita rujuk, tak ada orang lah yang paling bagus sungguh. Tiada yang terbaik melainkan contoh teladan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu orang pengarang buku nama Michael H. Hart, ya. Dia karang buku 100 the ranking of the most influential persons in history, ya. Kalau harga bahasa Inggeris tu mahal sikit lah pada bahasa Melayu, RM104. Jadi senarai 100 tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah ni, dia orang Amerika. Dia letak nombor 1 siapa? Rasulullah. Nabi kita. Sedia untuk berselawat baginda Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Dan beliau ditanya, kamu seorang yang bukan Islam, tapi kenapa letak Nabi? Antara karakter Nabi yang dinilai oleh beliau ialah bagaimana Nabi menguruskan diet makanan. Cukup dahsyat. Cukup dahsyat. Jadinya roti itu sendiri pun Nabi pilih bahan apa nak buat tepung. Ya. Dan disebut dalam Quran Suratul Mu'minun ayat 51, surah yang ke-23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rusul kulu min thayyibat wa'malu salihah inni bima ta'maluna alim, kata Nabi.
kata Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud dia? Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Rasul, kulu, kamu semua makanlah. Dan perkataan makan disebut 40 kali dalam Al-Quran. Masya-Allah. 40 kali. Ada hikmah tu 40 kali. Itu bukan hanya angka yang sengaja dicari dan dijumlahkan. Tiada benda yang Allah Taala, ma khalaqta hadza batila, engkau tak pernah buat sesuatu ya Allah without any purpose. Mesti ada tujuan dia. Okey, ni daripada kulu, wahai para rasul. Rusul ni ialah plural, rasulun singular. Ini kata jamak. Kulu, kata Allah, makanlah, kamu semua makan. Tapi syaratnya min tayyibat. Yang terbaik. Yang terbaik daripada makanan yang disediakan. Adakah makanan sedia yang tak bagus? Tak bagus tu maksudnya ada yang tak sesuai untuk manusia. Itu kena faham. Jadi binatang lain makan, manusia tak semestinya makan. Betul. Ya. Sebab itu ada hadis, nanti mungkin kita akan bicara. Kalau ada soalan saya akan sentuh. Di mana ada sahabat offer makanan pada Nabi, Nabi tak sentuh. Nabi tak sentuh. Mula-mula Nabi nak pegang. Jadi bila diberitahu apa jenis makanan tu, Nabi tarik tangan dia. Dia kata, aku tak biasa makan benda ni. Jadi Nabi sangat memilih. Kemudian bila disebut tayyibat, dia maksudnya makanan yang mempunyai kualiti nutrisi yang tertinggi. Nabi tak makan benda-benda cikai bangai ni. Benda-benda yang kita sebut sebagai makanan-makanan artificial yang merosakkan. Jadi tayyibat ini adalah yang disebut organik, natural. Ya, halal satu bab lain. Jadi hadirin rahimakumullah, itu diet Nabi yang sebenar, menjawab soalan Cik Umar tadi. Dan yang kedua, diet dalam Ramadan ni kita susun bagi cukup semua. Antara guru kami, Profesor Dr. Nafiza binti Mat Nasir, saya nak bagi satu kepujian pada beliau. Terima kasih banyak Prof. Saya satu ketika saya tanya Prof, macam mana diet yang betul mengikut pandangan dan juga ilmu dan juga amalan yang Prof buat? Dia kata, Ustaz lagi mau tanya saya. Aduh, tu. Ustaz patut lagi tahu. Apa Nabi ajar kita, Ustaz? Makan ketika lapar. Berhenti sebelum kenyang. Sudah dan berhenti sebelum kenyang. Allah. Saya dengar-dengar tu terpana sungguh. Betul, Ustaz. Kerana beliau memperkenalkan diet ni, tolong buat dalam Ramadan. Low carb. Jadi karbohidrat ni ambil dalam kuantiti yang rendah, tapi high fat. Ambil lemak baik dalam kuantiti yang tinggi. Apakah dia lemak baik? Antaranya ialah seperti minyak zaitun, perahan pertama yang organik, ya. Itu karbohidrat, lemak yang bagus. Lemak yang bagus dan kaya dengan HDL, high density lipoprotein, rendah LDL, ya. Ambil lagi seperti minyak kelapa sawit yang merah tu, ya. Minyak kelapa darah, ya. Minyak habbatus sauda. Dan ada satu bahan yang cukup bagus dalam minyak habbatus sauda ni, namanya thymoquinone, ya. Dan dalam minyak zaitun ada tyrosol, hydroxytyrosol dan kaya dengan omega. Ini daripada sumber apa? Sumber tumbuhan. Panjang lagi lah. InsyaAllah sekadar itu dulu. Wallahu a'lam. Silakan. InsyaAllah. Jadi Ustaz, makan bila lapar, berhenti sebelum kenyang. Kita ni kadang-kadang ambil istilah kenyang tu, indikatornya itu adalah dengan sendawa. Jadi itulah, kita kadang-kadang selagi mana tak sendawa tu, selagi itulah kita Allah. Jadi kita kena berhenti sebelum kenyang. Itu adalah cara pemakanan baginda sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah mudah-mudahan kita dapat amalkan. Jadi sedang tu sekalian, banyak lagi yang kita nak bincangkan ni, berkaitan dengan diet cara Rasulullah. Namun sebelum tu kita berhenti berehat sebentar. Jangan ke mana-mana, terus kekal di hadapan kaca televisyen. Kembali sebentar saja lagi Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru.
kembali kita bersama-sama di dalam Taman-Taman Syurga menerusi rancangan Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru. Alhamdulillah pada pagi ini kita direzekikan untuk sama-sama kita orang kata apa, lebih kepada refleksi diri kita lah dengan kita membincangkan topik berkaitan dengan diet cara Rasulullah SAW. Mudah-mudahan dengan perbincangan kita di dalam tajuk dan juga topik pada pagi ini memberikan kita satu semangat untuk melakukan perubahan bermula pada hari ini sebelum mana kita nak memasuki fasa di dalam bulan Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan, amin ya rabbal alamin. Jadi saudara sekalian, seperti biasa ada sebarang soalan yang ingin diajukan kepada kami, boleh untuk terus berhubung dengan kami dengan menerusi talian di kaca televisyen anda, insya-Allah. Jadi sebelum mana Ustaz kita nak raikan soalan-soalan berikutnya ni, kita nak raikan silakan kita di talian pada saat ini Tuan Ilyas Abu Bakar kita. Assalamualaikum Tuan Ilyas. Waalaikumsalam warahmatullahi dan Luqman dan juga Ustaz Muhammad Razi Jam. Ya, apa khabar Tuan Ilyas kita? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah, mudah-mudahan terus kekal dengan diet Rasulullah, insya-Allah. Amin. Silakan soalan pagi ni Tuan Ilyas. Kita ketahui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengambil daging putih. Dia tidak menggalakkan mengambil daging merah. Padahal di tanah Arab itu kita tak pastilah kalau ada ayam ke tak ada ataupun ikan. Tapi Nabi menyarankan kita mengambil daging putih. Jadi soalan saya di sini, daging putih dan amalan yang diambil oleh Rasulullah hanyalah buah kurma, macam buah labu, gandum dan juga air zam-zam. Tetapi Nabi Muhammad dapat memaintainkan fizikal beliau yang sadu tu dan kekuatan dalam melalui melalui meredah padang pasir dan juga berjihad dalam peperangan. Bagaimanakah kita yang duduk di bumi Malaysia ni yang beriklim khatulistiwa ni, penuh dengan makanan karbohidrat, protein, kalsium dan juga sayur-sayuran ni. InsyaAllah. Itu soalan pertama. Soalan kedua, bagaimana pada ni pengamalan yang dilakukan oleh orang yang membina badan ni? Mengambil terlalu tinggi protein. Ya, kita ketahui perlu kadang-kadang berpuluh biji. Dan bagaimanakah, adakah pemakanan tersebut boleh membahayakan kesihatan? Itu saja. Okey, insya-Allah. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Tuan Ilyas Abu Bakar kita. Dua soalan. Yang pertamanya soalan berkaitan dengan cara diet Rasulullah juga tentang pengamalan daging putih dan juga daging merah tersebut, dan seterusnya berkaitan dengan orang yang bodybuilder ni Ustaz. Makan ambil protein berlebihan. Adakah itu mampu memudaratkan diri ataupun dibolehkan? Silakan Ustaz. Baik. Terima kasih kepada Cik Ilyas Abu Bakar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini jawapannya. Yang pertama, Nabi makan daging putih, Nabi juga makan daging merah. Dua-dua Nabi makan sebenarnya. Jadi satu bentuk pemahaman yang kita kena ubah supaya kita boleh faham. Nabi buat semua bersederhana. Sekalilah nak masuk jawapan bina badan tadi tu. Nabi menggabungkan unsur-unsur yang disebut 7 kelas makanan dalam makanan baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi mengambil gula yang diperlukan untuk tubuh. Tapi gula yang Nabi ambil adalah glukosa dan juga fraktosa. Fraktosa dan sukrosa. Dosa-dosa ni kan, jangan buat dosa ya. Kat mana? Melalui amalan Nabi makan madu. Dan madu ini disebut dengan jelas dalam Al-Quranul Karim, Suratun Nahl ayat 68 dan ayat 69. Saya ada seorang sahabat yang memang kuat sungguh amalan madu dia. Dia beli pelik kereta 6869. Suratun Nahl ya. Saja selit itu. Jadi Tuan Ilyas Abu Bakar, Nabi makan dengan memberikan contoh kepada kita makanan yang terbaik dah. Ya. Siapa kata Nabi tak makan daging merah? Ya. Dan waktu itu orang kan bertanya, di Arab ni adakah ayam? Ada. Adakah ikan? Ada. Tak jauh pun Yambuk tu dengan Madinah kan. Dan hadirin hadirat rahimakumullah, Nabi syur kepada kita untuk makan dengan Nabi sebut. Ada apa. Contohlah Nabi sebut alaikum bisyifa'ain.
ke atas kamu 2 penyembuhan, kata Nabi. Banyak dalam riwayat, ini salah satu daripadanya, Al-Quran wal asal. Al-Quran dan madu. Jadi madu, ya, yang mana digabungkan dengan ayat-ayat tertentu daripada Al-Quranul Karim, maka dia jadi satu bentuk amalan yang berfungsi menyihatkan tubuh. Ya, madu ni dalam klasifikasi makanan. Ya, jadi kita kena faham dia juga memberikan nilai kesihatan yang terbaik. Seterusnya kalau kita lihat tentang bina badan ni lah, ya. Benar, saya nak bagi tahu benarlah berdasarkan kepada praktikal, bukan teori tau, ya. Kerana saya merawat beberapa orang sahabat yang memang bodybuilder, ahli bina badan, apabila dia orang sakit datang ke rumah, rawatan dia mudah, membetulkan semula cara makan dia. Itu saja. Ya, satu ketika saya mengusik sahabat-sahabat yang barang besar ni, saya kata, biar gemuk asal sihat. Oh, ustaz ni buat ajaran sesat, kata dia. Dia gurau lah, ya, dalam bentuk makanan. Bukan, saya kata apabila kita tahu kelemahan kita sendiri, maka kita juga kena belajar mencari ubat dia. Dan ubat itu ada pada makanan. Inilah cantiknya ajaran dinul Islam, the way of life yang Islam ajar kita. Nak sihat, dekat makanan tu. Kerana itulah Nabi kata tak ada tempat yang paling buruk pada anak Adam melainkan perut dia. Kerana itu di hospital dia tak cukup ada doktor sahaja. Dia ada dietitian. Dia ada orang yang menguruskan sajian. Dia ada nutritionist dia yang akan tentukan apa boleh makan, apa tak boleh makan, dan kuantiti ataupun amount yang dia kena ambil. Ini semua dalam Islam dah diajar. Kalau ambil lebih protein, ada kemudaratan yang akan berlaku di hujungnya. Dan sebenarnya semua ahli bina badan tahu benda ni, ya. Oleh demikian, jom kita balik kepada fitrah. Saya nak sebut guru kami di Makkah, ya, Habib Ali Jufri, Habib Saleh Jufri. Di badan dia umur 67, sado. Bahagian dada lebih tinggi pada perut. Banyak kita ni jadi batu belah kat sini, mandi belah 2 air, kan. Tegak gambar dengan tahan apa? Iya. Kalau saya bertugas di Mekah, Madinah, dia akan push saya habis bertugas, selesai semua tanggungjawab, berjalan ke rumah dia. Rumah dia dekat Ma'lah, perkuburan Ma'lah. Kadang bila nak berjalan balik ke Masjidil Haram, saya kata, Habib, saya kata, Ami, kita sewa taksi lah. Antum ni, dia kata, berjalan ini sunnah. Cuba bandingkan badan antum dengan Ana. Masya Allah, tabarakallah. Balik bertugas haji, selalu akan turun lah 15 hingga 20 kilo. Sebab apa? Berjalan yang sunnah tadi tu. Dia berjalan, dia berzikir, dia berselawat, dia cerita tentang sirah. Sampai dekat perkuburan Ma'lah, kita bagi salam. Assalamualaikum ya Sayyidah Khadijah Al-Kubra, kan. Jalan lagi. Jadi pengisian antara riadah, makanan dan juga amalan khusus berzikir ini sebenarnya memberikan satu kesimpulan holistik pada tubuh kita. Wallahu a'lam. Jadi bukan sekadar kita jaga makanan, bahkan daripada sudut fizikal, aktiviti-aktiviti dan juga spiritual juga, itu yang menjadi yang akan menyempurnakan diet kita. InsyaAllah mudah-mudahan terjawab soalan tersebut dan memberikan kita semua satu gambaran bagaimana untuk kita terus berdiet, insya-Allah. Jadi Ustaz, kita dah terjawablah soalan daripada Tuan Ilyas kita. Kita nak raikan pula soalan berikutnya daripada Kak Juzabidi. Assalamualaikum Ustaz Da'i. Assalamualaikum warahmatullahi. Mengikut cara Rasulullah SAW, sebelum baginda makan, baginda SAW akan mengambil sedikit garam menggunakan jari kecilnya. Lalu Rasulullah SAW akan menghisap garam itu. Kemudian barulah Rasulullah makan tersebut. Mengapa menghisap garam? Apakah kelebihannya? Mohon pencerahan Ustaz. #biar tahu jangan keliru. Ustaz, bagaimana Ustaz? Baik. Cantiklah soalan Kak Juzabidi ni. Dia cerita tentang garam, ya. Garam ni antara dalam bahasa sains macam-macam dah disebut, sodium, natrium dan sebagainya, jenis-jenis garam, kalium dan sebagainya. Dan garam ini diperlukan oleh tubuh. Dia merupakan satu komponen yang tak boleh
tiada dalam tubuh. Ya, pernah satu ketika waktu itu saya kurang sihat. Jadi doktor tak faham apa yang kurang. Dia ambil semualah, darah, air liur semua. Hujungnya keluar report, ya, doktor beritahu, Ustaz, kekurangan garam kalium dalam tubuh. Nampak tak cantiknya? Jadi amalan yang Rasulullah buat, kita mesti kaji. Bukan hari ini saja kajian dibuat, bahkan ribuan tahun yang dulu. Okey? Kalau dalam kitab Al-Qanun fi Tib, ya, Qanun fi Tib ini, The Canon of Medicine, bagaimana peraturan pengurusan perubatan kesihatan dan sebagainya, Ibnu Sina dah sebut penggunaan tentang garam. Jadi antaranya yang Nabi buat ialah untuk merawat penyakit rohani dan juga penyakit jasmani sebenarnya. Jadi garam ini dia akan digunakan untuk membersihkan unsur-unsur racun dalam tubuh. Ini dia. Dan saya nak beritahu satu benda dalam keadaan kita, na'udzubillahi min zalik, nak buka sempadan semua ni, nak jadi endemik dah ni. Antara benda yang paling bagus amalannya ialah berkumur dengan garam. Ya. Kerana hadirin rahimakumullah, berkumur dengan garam itu boleh menghilangkan segala benda-benda yang disebut kuman yang berada di tekak kita. Bahkan kita disuruh juga berintisyar dan boleh gunakan air garam. Ini pesanan saya kepada semua untuk tujuan kita beribadah sekaligus menjaga kesihatan kita. Dan kalau kita lihat apabila orang tu cirit-birit, ya, apa yang doktor bagi? Air garam. Air garam. Air garam, ya, dia menjadi pengganti elektrolit badan yang telah pun dikeluarkan dari tubuh. Dan garam ni juga digunakan untuk merawat histamin ataupun kegatalan. Jadi saya nak isytihar, saya bukan doktor perubatan, bukan ahli nutrisi, saya seorang mubaligh. Tapi saya sungguh-sungguh nak mendalami dan tak pernah rasa diri pandai, rasa bodoh manjang. Jadi kajian-kajian itu terlalu banyak. Dan antara amalan orang Melayu ni, apabila dia buat kerja-kerja berat, bertani dan sebagainya, cuba kita perhati betul-betul. Dia akan minum air yang dicampur dengan garam. Last but not least, dengan irin. Satu ketika ayah saya bertanya kepada seorang sahabat dia yang berbangsa Tionghoa. Nama dia Uncle Hawk, kami panggil Ahok dekat kampung. Dia kata, aku nak anak aku malam-malam boleh berjaga malam, boleh qiyamul lail, boleh baca buku, waktu tu sangat segar. Tapi aku tengok anak aku asyik mengantuk aja manja. Dia kata, Jap, mudahan ibu ayah saya menonton. Dia kata, hang ambil ayak kopi tu bancuh, bubuh garam. Ayah saya buat. Saya minum kopi apa payah masin satu macam ni. Dia kata, ni Ahok, Pakcik Hawk bagi petua. Masya Allah, tabarakallah. Saya yang ni belum buat kajian khusus. Segar sehingga pergi sekolah. Petang balik dan boleh kita bermuamalah dengan kehidupan kita tu tanpa ada rasa lesu dan sebagainya. Ini garam yang saya minta maaf ambil masa panjang sikit untuk jawab kerana terlalu banyak fungsi dia. Jadi kita jangan ingat garam tu semata-mata garam makanan tu. Dia ada banyak lagi yang disebut sodium, natrium, kalium dan sebagainya tadi, potasium dan sebagainya. Wallahu a'lam. Jadi itu adalah kelebihan garam. Dan sidang putus sekalian, sekiranya anda bolehlah lepas ni kalau ada siapa-siapa yang beli air mineral yang mahal-mahal tu, boleh tengok kandungan nutrisi dalam tu. Pasti akan tertulis sodium. Bermaksud ada campuran garam sebenarnya dalam air mineral yang anda minum. Itu yang menyebabkan kita rasa segar dan sebagainya, Ustaz. Jadi itu sebagai satu info tambahan lah. Jadi sebelum banyak lagi yang kita nak bincangkan berkaitan dengan diet cara Rasulullah. Namun sebelum tu kita berehat seketika, tenangkan diri, jangan ke mana-mana, teruskan kekal bersama kami. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, kembali sebentar sahaja lagi insya-Allah.
Alhamdulillah, sedang betul sekalian, kembali kita bersama-sama dalam rancangan Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru. Pada pagi ini sama-sama kita membincangkan topik diet cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedang betul sekalian, kita alhamdulillah pada pagi ini direzekikan untuk mengambil ilmu tentang cara pemakanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sudah pun kita tahu di antara makanan-makanan Rasulullah antaranya kurma, antaranya lagi roti daripada barley dan sebagainya. Jadi banyak lagi yang kita nak kupas ni. Apakah lagi cara pemakanan Rasulullah? Jadi kita nak raikan soalan berikutnya daripada saudara Jai Jai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Madu antara rahsia Rasulullah SAW kekal kuat dan untuk kekalkan stamina. Madu juga ibu segala ubat. Mohon penjelasan Ustaz tentang khasiat madu antara ciptaan Allah yang begitu banyak manfaatnya. Terima kasih. Jadi Ustaz, tambahan sikit Ustaz. Ya. Saya sekarang cuba beramal dengan sidir daripada Yaman. Ya. Jadi Ustaz, macam mana kita nak tahu madu itu betul-betul madu yang berkualiti Ustaz? Silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya karim. Madu 80% di Malaysia, berdasarkan daripada laporan BKKM pada satu ketika yang kita buat seminar di IKIM pada waktu itu, adalah tiruan. 20% sahaja yang original. Jadi, oleh kerana soalan Jai-Jai ni berkaitan dengan madu, saya memerlukan tempoh masa yang sesuai. Jadi saya minta Da'i tolong kontrol, kawal masa. Kerana ini adalah ibu segala ubat, boleh jadi ibu segala penyakit. Ya. Pertama, doktrin yang menyatakan bahawa madu ni tertentu. Contoh, pertama, dia kata madu semut tak datang. Madu ni semut tak datang. Saya nak menyatakan ia adalah salah, kerana athar sahabat mengibaratkan manusia dengan nikmat kemanisan di dunia ini yang mata'ul ghurur, seronok yang sementara, ya, seperti seekor semut dengan madu. Dia bagi tahu bagaimana madu tu apabila ditemui oleh semut, dia akan mencicip. Cicip ni rasa, sedap. Dia makan lagi, sedap, tak tahan lah. Dia kata lebih baik aku bergelumang dalam tu. Dia masuk dalam madu, dia terawet dengan madu tu. Kerana madu salah satu daripada bahan organik yang digunakan untuk mengawet. Dan kalau di China, mereka mengawet janin untuk buat kajian perubatan dengan madu. Dia tak rosak macam dengan dia awet menggunakan larutan formalin. Cantiknya. Ya, dan antara komposisi yang mengawet mumia adalah madu. Okey. Jadi itu tak betul. Ya. Kata madu tak. Ya, dia adalah satu bahan kimia yang dirembeskan oleh ratu pada waktu itu untuk menjauhkan serangga lain daripada datang. Dah lama dah dia hilang. Yang kedua, dia kata madu ni Ustaz, dia panas, boleh bagi telur masak. Dia kata telur ayam atau itik masuk dalam tu. Saya kata itu merupakan satu perkara yang tak dinafikan, tapi hari ini orang menggunakan kapur untuk jadi panas. Guna gambir lagi masuk dalam tu. Guna apa lagi? Kabait dalam tu untuk panaskan dia. Jadi saya nak kata benih manusia yang disebut telur juga rosak dengan orang yang mengamalkan madu yang salah. Jaga-jaga. Yang ketiga, dia kata Ustaz, madu ni dia pekat Ustaz, kan? Kalau kita letak kat kertas tu, dia tak tembus ke belakang ataupun sebagainya. Saya kata orang boleh masak madu hari ini dengan ketumpatan tinggi. Maksudnya dia masak betul-betul sampai pekat. Dia buang air, guna gula. Astaghfirullah. Dia kata Ustaz, madu ni kalau kita buka dia akan ada gas keluar. Saya kata dia terhasil daripada tindak balas kimia yang berlaku daripada kapur, kabait, keluar gas tu. Iya. Dan banyak lagi bahan kimia yang lain yang dimasukkan. Bahkan pernah satu ketika kerajaan Arab Saudi membongkar melalui Kementerian Kesihatannya bagaimana madu yang dihasilkan daripada minyak injin. Minyak injin dia buat madu. Sebab itu satu ketika ada seorang jemaah, dia kata, Ustaz, dia orang Terengganu, Ustaz, nak tahu madu ni betul ke tak? Dan kita cocok yang nyala, dia kata. Itu minyak injin. Saya kata eloklah minyak injin.
Jadinya bagaimana nak tahu madu yang benar? Mesti madu tersebut masuk dalam makmal antara di Malaysia ni makmal Unipack, makmal SGS, makmal Genom. Genom dan Unipack adalah makmal yang dikawal oleh badan kerajaan. SGS badan swasta, tapi mendapat pengiktirafan antarabangsa. Dan saya nak bagi tahu dia mesti keluar daripada laporan itu antaranya disebut sebagai satu enzim nama diastase. Ada enzim. Ada enzim. Enzim ini keluar daripada perut lebah, from the belly of the bee. Dia tak boleh dicipta oleh manusia. Jadi kena keluar makmal Unipack. Jadi cari madu yang ada COA, Certificate of Analysis, atau disebut surat beranak produk madu tu. Dan dia mesti kat situ madu ni diambil, dituai berapa hari bulan, masuk makmal berapa hari bulan, batch ni expiry date bila. Mesti lengkap. Jadi bukan surat beranak tu keluar tahun 2000 pakai sampai tahun 2023, 2022, tak boleh. Tak boleh, lama sangat. Dia setiap kali dituai kena satu COA, Certificate of Analysis. Jadi yang ini kita kena belajar sebenarnya. Nak tahu madu ni bukanlah kerana orang klaim dia asli, tetapi dia mesti diuji benar-benar asli. Dan uniknya lagi madu ini ialah dia mesti kandungan airnya terbaik kurang dari 20%. Itu standard boleh import ekspor. Saya ambil contoh kerajaan Turki, dia tidak akan benarkan madu dia keluar daripada negara Turki jika klasifikasi itu madu organik, melainkan kementerian yang diberikan amanah untuk menentusahkan dia organik datang ke kita sebut sebagai port dia, apa disebut dengan izin port ni, seaport, airport dia, untuk cop pengesahan setiap carton dia. Punya dia jaga kualiti. Jadi madu ni disebut dalam Quran, maka kita jangan fitnahkan dia. Ada masa dah untuk saya bacakan sikit ayat. Ustaz, ada masa lagi Ustaz? Insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa auha rabbuka ilan nahli an ittakhidhi minal jibali buyuta wa minasyajari wa mimma ya'rishun. Ayat 68. Dan kami telah memberi ilham, dan telah diberi ilham, kalau nak disebut diberi wahyu, and your Lord inspired to the bee, kata Allah. Apa dia, wahai Rasul? Allah bagi ilham apa kepada lebah? Anittakhidhi minal jibali buyuta, hendaklah kau memilih daripada gunung ganang untuk kau buat sarang, buat rumah. Wa minasyajar, dan daripada pokok-pokok, wa mimma ya'rishun, dan daripada apa yang manusia buat. Jadi kalau manusia buat ternakan di ladang tu, di bukit, boleh juga, tak ada masalah. Kalau dia bersarang di gua, itu lagi bagus. Kemudian kata Allah, thumma kuli min kulli thamarat fasluki subula rabbiki dhulula yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un linnas inna fi dhalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Ini memang tempelak untuk kita. Kemudian kata Allah, wahai lebah, kamu makan daripada multifloral. Jadi ada madu yang jenis dia disebut madu bunga habatus sauda. Hanya komposisi bunga tu 70% habatus sauda. Selainnya lebah ni secara fitrah dia akan makan bunga-bunga yang lain. Dia tetap nama multifloral juga. Okey. Dan kata Allah, fasluki subula rabbiki dhulula. Kamu tempuhilah perjalanan madu ni, lebah ni dia ada highway dia yang Allah Taala telah tetapkan. Ya Allah Ta'ala tundukkan, permudahkan untuk dia. Maka kata Allah, yakhruju min butuniha, terbit daripada perut lebah, from the bellies of the bee. Yang inilah enzim yang tak dapat kita nak cipta, dan dia merupakan penawar ubat kepada manusia, dan sesungguhnya ini semua adalah tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mahu berfikir. Wallahu a'lam, sekadar itu dulu. Jadi saudara sekalian, itulah dia di antara orang kata apa, ilmu
berkaitan dengan madu dan juga cara untuk kita mengenal pasti sama ada madu yang kita minum ataupun kita ambil selama ini adalah original ataupun tiruan semata-mata. InsyaAllah. Jadi saudara sekalian, banyak lagi yang kita nak bincangkan, namun sebelum tu kita nak melabuhkan tirai terlebih dahulu di TV3. Jangan lupa untuk saksikan 30 minit ekstra eksklusif di TV9 dekat di hati sebentar saja lagi. Kita berhenti berehat sebentar, kembali sebentar saja lagi. Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. InsyaAllah. Alhamdulillah, sidang penonton sekalian, kembali kita bertemu di dalam Taman-Taman Syurga menerusi rancangan Tanyalah Ustaz Biar Tahu, jangan keliru pada pagi ini menerusi TV9 dekat di hati. Alhamdulillah, terima kasih kerana kekal setia bersama dengan kami untuk sama-sama kita pada pagi ini nak ambil ilmu dengan perkongsian pada yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Muhammad Rozi Muhammad Rejab kita pada pagi ini berkaitan dengan diet cara Rasulullah SAW. Sekiranya bukan Rasulullah, siapa lagi yang kita nak jadikan ikon dan juga idola kita di dalam setiap bidang, tambahan juga dalam bab berkaitan dengan pemakanan kita, insya-Allah. Jadi ada sebarang soalan yang ingin diajukan kepada kami, seperti biasa boleh terus untuk berhubung dengan kami di talian yang tertera di kaca televisyen anda. Dan kepada sahabat-sahabat penonton, rakan-rakan kita yang sedang menyaksikan menerusi live Facebook pada pagi ini, seperti biasa jangan lupa untuk laksanakan tanggungjawab kita dalam like video kita pada pagi ini dalam masa yang sama untuk kita sebar luaskan ilmu yang kita dapat pada pagi ini dengan menekan butang kongsi. Ayuh kita sebar luaskan ilmu yang kita dapat pada pagi ini berkaitan dengan diet cara Rasulullah SAW ni. Mudah-mudahan kita semua mampu untuk beramal dengan cara pemakanan Rasulullah SAW, insya-Allah. Jadi untuk soalan berikutnya, Ustaz, kita nak raikan pemanggil setia kita di talian Kak Yat kita. Assalamualaikum Kak Yat. Waalaikumsalam Dak Icah. Apa khabar Kak Yat pagi ni? Alhamdulillah. Dengar pada suara ni sentiasa mengamalkan diet cara Rasulullah ni. Alhamdulillah. Rezeki Kak Yat Allah bagi Kak Yat ni dari muda sampai sekarang, berat Kak Yat tak pernah lebih 60 kecuali masa mengandung Dak. Alhamdulillah, masya-Allah. 56, 58, 58 macam tu, sebab Kak Yat memang amalkan cara duduk makan Rasulullah. Allahu akbar. Jadi Alhamdulillah. Itu yang Kak Yat nak tanya Ustaz tu. Silakan soalan bagi ni Kak Yat. Okey, terima kasih Dak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz apa khabar? Memang nampak Ustaz dah kurus Ustaz. Ya, terima kasih. Satu pengiktirafan. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, Masya Allah. Okay, soalan Kak Yat Ustaz. Adakah cara duduk makan Rasulullah itu juga boleh dikatakan sebagai diet? Sebab Kak Yat memang amalkan dan Kak Yat memang suka berjalan Ustaz. Dan lagi satu, Kak Yat nak minta Ustaz kongsikan tentang waktu pemakanan Rasulullah. Sebab yang Kak Yat baca, Rasulullah memang makan seawal subuh ya Ustaz, awal pagi dan pemakanan seharian Rasulullah. Itu saja soalan Kak Yat Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Yat. Dua soalan yang cukup penting untuk kita semua ambil tahu. Silakan Ustaz untuk jawapannya. Baik. Kak Yat ada dua soalan. Di himpun-himpun kita dah ada dekat 9 lebih dah soalan ni. Ya. Baik, terima kasih Kak Yat. Saya dengar suara Kak Yat tu pun bertenaga, suara yang ada energi disebut dengan izin. Kak Yat, yang pertama, sebenar betulnya cara duduk dan sebagainya berjalan itu tak termasuk dalam bidang diet. Kerana kita dah bagi penerangan tentang diet tadi, maun makanan yang diambil dengan nutrisi yang lengkap dan sebagainya bertujuan untuk tubuh dapat tenaga bagi menjalankan aktiviti harian dan sebagainya. Kita dah jawab kat awal tadi. Jadi Kak Yat, tentang cara duduk, Rasulullah berjalan dan sebagainya, itu dia adalah disebut aktiviti kehidupan Rasul. Ya. Dan kalau kita kaji, semua itu ada bahagiannya dalam bab riadah, exercise. Ya. Kerana cara duduk Rasulullah ialah cara duduk yang membolehkan tubuh jadi elastik. Ya. Sebab itu, postur Rasulullah salat membolehkan tubuh membentuk dengan secara tersendirinya postur badan yang sihat. Karena itu kalau kita lihat disebut qiyam. Qiyam itu bukan begini, ini berdekap. Qiyam itu kita berdiri lurus dulu, ya. Membetulkan kita punya tulang belakang, ya. Tulang kipas kita kiri dan kanan, ya. Dada kita betul menghadap kiblat, dan terbaik
kaki kita tu tak dicapangkan. Setengah orang kaki dia capang kaki. Ya, semua kena menghadap kiblat. Lurus. Pada waktu itu kita akan rasa sesuatu pada otot bicep, tricep kita. Kerana tubuh membetulkan kedudukan dia. Tulang, otot dan sebagainya. Jadi itu kena kaji juga daripada kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah, kerana dalamnya ada hikmah yang cukup besar. Setengah orang solat kan, badan sengit. Allahu Akbar. Sengit. Dah ambil corner. Tak, badan dia bukan sengit pun. Tak ada sihat elok, sengaja. Kadang-kadang tu dia disuruh mata kita ni disuruh lihat tempat sujud. Bukan disuruh bongkokkan badan. Kepala kita bongkok kan. Ya, ni kepala, mata tengok tempat sujud. Bila rokok 90 darjah. Rokok kadang-kadang 45. Kadang terlajak lebih pun ada. Kan? Sampai 115. 90 ya. Dan sujud begitu juga. Bila kita sujud, disuruh kita sujud dengan sempurna, elok. Jadi semua ini kakyat adalah bentuk postur kedudukan tubuh yang Nabi buat. Dan ada ketika Nabi duduk seperti bukan mencangkung, tapi Nabi duduk, papan punggung Nabi itu tak tetap, dia naikkan lutut. Bahkan ada ketika Nabi ikat. Saya tak nak cerita nama jenis duduk tu, tapi saya nak sebut bagaimana Nabi duduk. Ini semua adalah hikmah yang cukup hebat kakyat. Di bila kakyat sebut kakyat sihat, bersalin sihat balik, bersalin lagi sihat balik, artinya kakyat terbaik benar-benar mengikuti sunnah Nabi SAW. Soalan yang kedua kakyat tadi, pemakanan Rasulullah. Waktu pemakanan. Yang ini saya ingin mengambil jalan terbaik kerana tanyalah ustaz ini, motif utama ialah biar tahu jangan keliru. Dia ada pelbagai pendapat dalam riwayat, ya. Tetapi saya simpulkan dengan mudah. Guru kami, antaranya Dr. Arsyad, mengajar ialah kamu makan jika tidak puasa setiap kali waktu salat. Itu terbaik. Artinya selepas subuh kamu terus ambil sarapan. Benarlah yang Kak Ayat sebut tadi. Jadi saya letak satu disclaimer, pengecualian jika tidak puasa. Makan apa kalau puasa? Okey. Yang kedua dia kata selepas zuhur ambil makan tengah hari. Makan tengah hari, ya. Al-ghada Arab sebut, atau disebut lunch, kita sebut lunch. Makan tengah hari. Yang ketiga, selepas asar ambil apa? Minum petang. Tea time. Tea time. Dan ambil yang terbaik, jangan yang berat-berat, ya. Pada waktu itu. Tapi Rasul makan pada waktu pagi yang berat. Kemudian pada waktu malam maghrib, ya, ambil makanan lagi. Dinner. Tetapi dikawal. Jangan melampau. Dan selepas itu waktu Isya. Saya pernah ditawarkan makan bersama dengan para habaib, sadat dan asyraf. Dia orang berkumpul makan. Dia orang makan pada waktu Isya dengan makanan yang berat. Jadi dia lihat saya macam dengan tak selesa, kan? Dia kata, kenapa Ustaz Radhi? Macam dengan tak selesa aja. Saya kata, saya heran tengok Habib makan boleh tahan juga ni. Lepas waktu Isya. Dia sebut begini pada saya. Ini adalah antara waktu makannya para nabi dan para rasul. Akan tetapi kami tidak melampau. Ini yang cantik dia. Makan bersederhana. Bersederhana. Dan kalau kita tengok komposisi itu tetap suku-suku atau suku-suku setengah. Dia makan daging. Malam tu dia makan daging kambing, ya. Dia makan nasi biryani, dia makan buah, dia makan sayur, dan beliau pesan satu benda. Antaranya yang ni kita boleh kaji lagi. Nabi tidak pernah tinggalkan sayuran atau ulaman, ya, yang disebut sebagai makanan tumbuhan mentah. Setiap kali baginda makan. Anak kita lihat baginda makan khiyar, apa dia, timun dengan kurma, ya. Oleh demikian Kak Yat, itulah waktu yang saya sebut tadi. Dan ingat, jantung memerlukan tenaga yang cukup untuk berfungsi, dan tenaga tersebut mesti datang daripada diet yang terbaik. Jadi jangan
buat satu amalan yang bercanggah dengan fitrah yang agama, Rasul, Quran, hadis ajar. Dan sains telah pun buat kajian, jika bercanggah maka manusia akan hilang keseimbangan kesihatannya. Wallahu a'lam. Allah Akbar. Jadi kesimpulan yang saya dapat Ustaz daripada apa yang Ustaz kongsikan tu, tak salah untuk kita mengambil makanan dalam masa yang mana pun, tapi terbaik adalah selepas solat, dan dalam masa sama ambil dalam kuantiti yang sederhana. Jangan berlebih-lebihan. Boleh saya tambah sikit? Begitu juga dengan pengambilan air. Air, guru kami ajar, ambillah 500 ml air yang ada garam dalam dia. Maksudnya air mineral. Ya, elakkan mengambil air hampas, air yang tak ada apa dalam tu. 500 ml paling kurang setiap waktu solat, kecuali kamu puasa, susun di sebelah malam. Wallahu a'lam. Jadi air pun perlu cukup untuk keperluan badan kita. InsyaAllah mudah-mudahan terjawab soalan daripada Kak Yat. Kita nak beralih dengan pemanggil yang berikutnya di talian. Tuan Zainal Sulaiman kita. Assalamualaikum Tuan Zainal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar Tuan Zainal? Apa khabar Tuan Zainal? Soalan saya, silakan. Iaitu berkenaan diet bahagian tadi, yang cerita tadi bahagian pemakanan, sekarang bahagian fizikal lah. Iaitu contohnya puasa. Sebagaimana yang kita tahu, Nabi Rasulullah SAW mengamalkan Isnin Khamis. Dan juga dalam bulan Rejab Syaban, baginda akan berpuasa lebih kurang sebulan penuh. Kalau tak uzur pada baginda lah. Dan Ramadan dah mestilah wajib. Jadi saya nak tanya yang bagi Ustaz, boleh tak kita mengamalkan diet untuk diri kita, iaitu kita bermakna berpuasa Senin terus sampai Khamis 4 hari tu dalam seminggu. Mungkin insya-Allah. Pasal apa saya dah mengamalkan benda ni dah lama. Pasal saya dah ada 2 beradik dalam badan saya, iaitu darah tinggi dan kencing manis. Nampaknya doktor telah mengurangkan dos ubat saya. Pasal saya telah membuat puasa seperti yang tersebut. Jadi saya nak minta pandangan Ustaz. Pasal saya telah menambahkan puasa saya. Bagaimana tentang persamaan dengan diet Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? InsyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Satu soalan menarik ni berkaitan dengan satu, orang kata apa, mungkin juga di atas nasihat doktor lah. Di antara yang dilakukan oleh Tuan Zainal kita adalah berpuasa Isnin straight ke hari Khamis. Adakah dibenarkan? Namun sebelum tu Ustaz, kita mesti berehat sebentar. Jadi sebelum tu sekalian nak tahu jawapannya, saya Zainal nak tahu jawapannya, jangan kemana-mana, teruskan kekal bersama kami. Kita berehat seketika, kembali sebentar saja lagi. Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kembali kita bergabung pada pagi ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah kita sudah pun memasuki segmen terakhir untuk episod kali ini. Sebenarnya bila mana kita berbincang tentang persoalan pemakanan ni, dia takkan habis sebenarnya. Sama juga sebagai satu soalan lah, sebagai contohnya soalan nak makan kat mana hari ini, sudah semestinya jawapannya tidak akan pernah ditemui. Jadi saudara sekalian, tapi namun sebelum tu kita beritahulah, sekiranya ada soalan-soalan yang kita tak dapat nak raikan, kami mohon maaf. Mungkin insya-Allah ada lagi edisi yang lain, bolehlah untuk kita bertanya lagi dalam episod-episod yang akan datang insya-Allah. Jadi Ustaz, sebelum kita berhenti berehat sebentar tadi, kita menerima satu soalan daripada Tuan Zainal kita berkaitan dengan adakah boleh sebenarnya untuk berpuasa straight daripada hari Isnin sehingga ke hari Khamis, sebab takut-takutlah menjadi satu benda yang bid'ah pula Ustaz. Bagaimana Ustaz? Silakan. Baik, terima kasih kepada Tuan Zainal Sulaiman. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang ini diet yang ada kaitan dengan fizikal, Tadi amalan duduk dan sebagainya itu amalan fizikal, yang kita sebut sebagai riadah ataupun exercise dengan izin. Tapi yang ini dia menahan tubuh dari makan. Ini lain pula. Baik, sebenarnya
Tuan Zainal Sulaiman dan semua yang menonton, tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Saya nak kempen lagi, like, komen dan share banyak-banyak ya. Jadi tolong copy link tu hantar. Memang cukup penting. Kenapa cukup penting? Saya nak bagi tahu orang barat, especially orientalist yang buat kajian tentang ketimuran, mereka tidak beragama Islam, tetapi mereka sangat-sangat mengkaji tentang Islam. Sebab apa ya? Kerana di dalam Islam itu ajaran dia sangat teliti ya, dan sempurna. Tetapi yang mereka hairan ialah umat Islam tidak mengamalkannya. Itu sahaja. Maka termasuk antara penjagaan kesihatan ini ialah dengan berpuasa. Saya pernah bergurau dengan seorang doktor. Ketika itu ayah saya kena melalui satu proses pembedahan. Dan saya gurau, saya kata, doktor, yang nak dibedah tu tempat tu jauh pada perut. Saya usik dia. Dia kata, Ustaz, walau dia jauh dari perut, proses untuk tubuh hadam makanan tersebut akan mengganggu proses juga melibatkan pembedahan sekejap lagi. Kena berpuasa. Jadi perut kena rehat supaya tubuh berhenti untuk buat aktiviti lain dan fokus untuk pembedahan itu. Tubuh nak baiki sel dan sebagainya. Saya kata, terus saya sebut Allahu Akbar, Subhanallah. Dia kata, itulah Ustaz kelebihan dan keajaiban puasa. Sampai kami para doktor juga guna istilah puasa. Ya, kosongkan perut. Jadinya bila ditanya oleh Tuan Zainal Sulaiman macam mana dia puasa Isnin sampai Khamis, 4 hari lah, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Jawapan saya, kita kena rujuk sunnah Nabi. Dan sunnah Nabi bukan Nabi puasa hanya Isnin, Khamis. Nabi pernah mengamalkan puasanya Nabi Daud. Selang sehari. Dan Nabi pernah mengamalkan begini. Nabi tak sarapan lagi. Nabi tanya para isteri dia, ada apa untuk kita sarapan? Macam soalan tadi. Ya, Cik Ismail tadi yang bertanya Cik Omar Abdul Majid tadi tu kan. Makan apa? Isteri Nabi kata, ya Rasulullah, kita hari ni tak ada lagi lah apa yang kita nak makan. Apa Nabi buat? Ya, kalau begitu kita puasa. Terus puasa. Puasa. Niat puasa. Jadi salah tak? Tak salah jawabnya. Apatah lagi ya, yang terbaik jika ada nasihat daripada dietitian, pakar pemakanan. Dia kata, Cik, elok puasa. Doktor pun kata elok puasa ya, 4 hari seminggu. Bagi tujuan tertentu kita kena tukar sikit niat. Bila kita puasa ni jangan niat nak kurus. Niat puasa ialah mendekatkan diri pada Allah kerana Allah nak buat ibadat. Kurus itu adalah in event dia akan berlaku sekaligus kerana kita ibadah pada Allah, hikmah dan juga fadilat kita dapat. Sebab tu walaupun hadis ini yang saya nak baca ini termasuk dalam kumpulan fadailul a'mal, hadis yang digunakan untuk kebaikan beramal. Sumu tasihhu. Kamu puasalah ya. Kamu akan sihat ya. Kerana itu puasa memberikan kesihatan pada 5 aspek. Ingat betul-betul. Puasa memberikan kesihatan pada spiritual atau ruhiyah. Roh kita akan sihat ya. Roh akan jadi tenang kerana perut berehat, maka roh akan terbuka fungsinya. Saya ringkaskan. Yang kedua, dia akan memberikan kesihatan dan manfaat pada tubuh. Ya, pada tubuh. Kerana mungkin kita mengambil makanan yang tak seimbang, tubuh jadi tak sihat, dengan puasa kita jadi sihat. Yang ketiga, dia akan memberikan manfaat pada nilai intelektual. Bila perut kosong, akal akan tajam. Ya, fungsi akal akan lebih hebat-hebat, yang ni cukup hebat. Dan yang keempat, dia memberikan kesan pada emosi. Sebab tu Nabi kata, wahai orang bujang, kahwinlah ya. Kalau tak mampu kahwin, puasa. Dia akan mengekang emosi kita dengan nafsu yang tidak tersusun. Dan yang terakhir, puasa ni bagi hikmah yang besar kepada sosial atau kemasyarakatan, di mana nilai ukhuwah akan berlaku bila buka puasa ramai-ramai. Kalau tak puasa ramai-ramai sekarang pun kita tak boleh lagi nak bertemu, berkumpul. Dia tahu jiran dia mesti puasa punya Isnin, Khamis ya. Dia sediakan juadah, bagi hantar, bertukar makanan dan sebagainya. Jadi masyarakat akan hidup dengan harmoni. Jadi banyaklah. Jadi itulah pandangan dan
pendapat wallahu a'lam. Allahu akbar. Jadi kelebihan puasa tu banyak Ustaz. Sangat banyak. Salah satunya itulah kalau kawan kita berpuasa, kawan-kawan belanja makan pula. Allahu akbar. Lagi barakat. Lagi bagus. Allah, masya-Allah. Jadi mudah-mudahan terjawab soalan tersebut. Kita nak beralih dengan soalan berikutnya insya-Allah daripada saudari Syahiralia Muhammad. Assalamualaikum Ustaz dan Aina semua. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, benarkah Rasulullah SAW melarang kita makan makanan darat bercampur dengan makanan laut dan makan dengan susu? Mohon Ustaz terangkan dengan lebih jelas mengenai makanan tersebut dan apakah kesannya kepada tubuh badan kita. Baik. Terima kasih. Jadi Ustaz, apakah benar-benar Ustaz? Terima kasih soalan ini. Syahiralia Muhammad ya. Soalan ke-11. Alhamdulillah. Saya suka bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya suka mengambil jalan yang terbaik dalam isu makanan ini apabila dikaitkan dengan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Perdebatan, perbincangan, pendapat-pendapat dengan adillah, hujah-hujah yang terlalu banyak. Kalau kita nak mengambil semua yang sahih, itu yang terbaik. Tetapi adakah kita nak buang yang dhaif? Kerana kalau kita belajar ilmu hadis itu dhaif bukanlah disebabkan dia bukan hadis, dia tetap hadis. Tapi kena belajar ilmu berkaitan hadis. Saya tak nak sentuh kerana kita bukan topik tu. Maka kita boleh ambil daripada banyak perbincangan tersebut untuk lihat kepada manfaat. Itu sebab disebut fadail, kelebihan-kelebihan amalan yang tertentu. Dan kalau kita belajar betul-betul, Quran ada sebut dalam suratul Baqarah ayat 168 dan 169. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya' wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Apa Allah sebut? Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, wahai sekalian manusia, ya ayyuhan nas, kamu makan apa yang ada di bumi, sama ada di daratan, lautan, udara, tapi aku letak dua syarat, kata Allah. Halalun tayyibun. Apa maksud halal? Syarak benar, fiqh benarkan, lawful, ya, undang-undang agama benarkan. Tapi tiada perkataan wa kat situ, dia halalan tayyibah. Kena mengaji bahasa Arab yang ni. Maka dia datang bersekali dengan sifat makanan yang halal itu, sifat mausuf mesti baik. Sifatnya baik. Makanan itu mesti tayyib. Tayyib ini ialah makanan yang memberikan khasiat yang tertinggi, bukan makanan sampah. Maaf. Saya mohon maaf sungguh-sungguh. Saya nak sebut perkataan tersebut. Bukan makanan sampah, makanan hampas. Makanan yang artificial, makanan tiruan. Dia bukan makanan sebenarnya. Ya. Lalu kata Allah, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Kamu jangan ikut jejak langkah syaitan. Apa kaitan ni? Maka ayat ini dia tak sama dengan ayat yang berikutnya yang larangan makan babi, bangkai, darah dan sebagainya. Dia berbeza. Kena rujuk tafsir Ibn Kathir. Maka kita dapati bahawa iblis, syaitan, kejahatan, dia akan pengaruh kita asal halal. No. Salah. Jadi ini ada kaitan tentang makanan laut darat tadi. Ya, kamu kena tengok makanan ini sesuai baik tak untuk kamu. Kerana syaitan, kata Allah, jangan ikut footsteps of evil. Jejak langkah dia jangan ikut. Dia musuh kamu yang nyata. Kenapa? Kamu akan salah sangka nanti dengan syaitan, maka kamu akan makan yang tak betul. Dia akan menyebabkan ya'murukum bis-su', buat benda jahat. Wal fahsya', buat benda keji. Wa an taqulu 'ala Allah, sampai peringkat nanti kamu akan kata sesuatu tentang Allah. Mala ta'lamun, benda yang kamu tak tahu. Allah. Jadi campur ni bagus ke tidak? Buat kajian. Tengok protein laut sesuai tak campur dengan protein darat. Sebab para ulama ketika menyatakan ini adalah makruh contoh. Dia tak kata haram. Masih halal tapi dalam kumpulan makruh. Tak elok. Kita ni kalau buat baju contohnya, ya ada sengit sikit, ya. Nak pakai tak? Tak nak. Maka carilah yang terbaik. Saya bagi contoh yang terakhir sebelum kita tangguh. Teh tarik. Sedap. Betul. Halal. Setiap kali, satu hari 10 kali. Allah. Cukup 6 bulan, potong kaki, na'udzubillah min dzalik. Adakah disebabkan oleh Allah? Kerana perbuatan manusia. Kamu jangan kata takdir itu sebab Allah, salahnya pada kamu sendiri dalam bab makanan.
Wallahu a'lam. Allahu Akbar. Mudah-mudahan memberikan satu kesimpulan bagi perbincangan kita pada hari ini, iaitu kita bukan hanya perlu mencari makanan yang halal, bahkan makanan itu perlulah daripada yang terbaik. Itulah diet Rasulullah. Itulah diet Rasulullah SAW. InsyaAllah. Jadi Ustaz, kita sebenarnya sudah pun berada di penghujung rancangan untuk episod kali ini. Jadi mohon Ustaz untuk membacakan sedikit doa agar Allah SWT berkati pertemuan kita di dalam majlis ilmu pada pagi ini. Silakan Ustaz. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya Karim. Ya Allah, ampunkan dosa kami, dosa ayah ibu kami yang telah pun memelihara kami dari kecil hingga kami dewasa. Ya Allah, peliharalah syurga kami itu ya Allah. Anda yang telah menjemput mereka, Engkau letakkan mereka dalam syurga-Mu yang tertinggi dengan nikmat-Mu yang abadi. Kurniakan ya Allah pahala dan kebajikan mereka yang menjayakan program Tanyalah Ustaz pada hari ini. Ya Allah, angkat daripada kami segala wabak bencana. Jadikan kami umat Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam khusus seperti tajuk hari ini yang mengamalkan diet seperti apa yang disunnahkan dan menjadi amalan baginda baik untuk dunia dan akhirat kami. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin rabbil alamin. Jazakallahu khairan katsiran Ustaz di atas bacaan doa dan juga perkongsian ilmu pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah SWT panjangkan usia Ustaz, berikan kesihatan kepada Ustaz untuk terus berkongsi ilmu kepada kami semua insya-Allah. Jadi sedang betul sekalian, kita tangguhkan pertemuan kita pada pagi ini dengan kafaratul majlis dan suratul as. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi jangan lupa untuk saksikan rancangan Tanya Ustaz pada esok hari bersama dengan moderator kita Dai Aiman dan juga panel kita Al-Fadil yang berbahagia Ustaz Jafri Abu Bakar dengan perbincangan pengajian hadis 40 Imam Nawawi, mudah dan tidak menyusahkan. InsyaAllah bertemu lagi dengan saya Dai Luqman. Mohon maaf sekiranya ada terkurang di mana-mana, terkasar tutur bicara. Bertemu lagi di lain episod rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru.